Selamat sejahtera kepada Dr. Ngor, saya Nurhaidah binti Abdul Rashid. Jadi saya nak bentangkan tentang soalan tugasan yang telah saya dapat, iaitu berkenaan dengan portal berita, pemilikan dan penguasaan satu portal berita ni. Dan saya perlu bersembahkan tentang corak pemilikan dan penguasaan terhadap portal berita yang terpilih dalam bentuk infografik, serta saya juga perlu untuk nilaikan kesan ke atas penghasilan dan peredaran berita dalam masyarakat. Jadi portal berita yang telah saya pilih adalah Berita Harian, insyaAllah. Jadi pertama sekali, saya akan menceritakan terlebih dahulu tentang latar belakang akhbar Berita Harian, portal Berita Harian ini. Untuk pengetahuan semua, Berita Harian ini sebenarnya adalah akhbar yang berbahasa Melayu yang telah wujud sejak tahun 1957 dan dia muncul pada bulan Julai, 1 hari bulan Julai, iaitu sebulan sebelum tarikh Malaysia mendapat kemerdekaan, tarikh Tanah Melayu mendapat kemerdekaan. Dan pada waktu tersebut, edisi pertama yang telah Berita Harian keluarkan adalah merupakan gambar Tunku Abdul Rahman dan ia dijual dengan harga 15 sen. Akhbar ini juga berada di bawah naungan media Prima Berhad. Dan secara umum kita dapat lihat bahawa media Prima Berhad ni adalah konglomerat media dan hiburan yang bersepadu di Malaysia. Kemudian kita dapat melihat bagaimana Berita Harian merupakan salah satu akhbar yang dapat mengekalkan kedudukan mereka sebagai 3 portal berita dalam talian yang paling banyak dikunjungi di Malaysia. Kiranya Berita Harian ni adalah antara 3 yang teratas dan menjadi favourite setiap lapisan umur. Berita Harian juga dia mempunyai prinsip dan moto dia yang tersendiri, iaitu merentas generasi serta terdapat slogan satu untuk semua. Sebenarnya signifikan kepada prinsip dan moto ini adalah untuk memberitahu kepada masyarakat bahawa kandungan akhbar Berita Harian ni, portal Berita Harian ini adalah sangat bersesuaian sahaja untuk seisi keluarga tanpa mengira peringkat umur, jantina dan kaum. Okey, jika kita lihat semula pada latar belakang ini, akhbar ni berada di bawah media Prima Berhad. Jadi pemilikan dan penguasaan Berita Harian ni adalah sebenarnya di bawah media Prima Berhad yang besar lah. Jadi kita boleh tengok seterusnya, siapa sebenarnya media Prima Berhad ni. Jadi untuk pengetahuan semua, syarikat media ni adalah syarikat media yang terkemuka, yang paling terkemuka dan yang paling terbesar di Malaysia. Dan ia mempunyai rangkaian perniagaan yang pelbagai yang berkaitan dengan media di televisyen dan juga media cetak, dan terdapat juga rangkaian perniagaan yang berkaitan dengan radio, periklanan serta kandungan yang terdapat dalam media digital. Dan media Prima ni dia sebenarnya adalah pemilik kepada The New Straits Times Press, dan Berita Harian ni pula dia berada di bawah naungan New Straits Times Press tu. Dan sebenarnya kalau untuk kota semua, The New Straits Times Press ni dia adalah penerbit terbesar di Malaysia dengan 3 akhbar nasional, iaitu New Straits Times, NST yang saya sedang kaji sekarang, Berita Harian, dan juga Harian Metro. Ketiga-tiga akhbar ni berada di bawah penerbitan New Straits Times Press, tetapi secara keseluruhannya syarikat ini berada di bawah pemilikan media Prima Berhad. Dan untuk pengetahuan semua juga, media Prima ni memiliki lebih 98% kepentingan saham dalam akhbar Berita Harian dan beberapa lagi syarikat penerbitan akhbar yang terkemuka di Malaysia. Jadi besar jelas, sangat besar sebenarnya kuasa media Prima ni. And kat sini saya buat sedikit infografik yang berkaitan dengan penguasaan dan pemilikan Berita Harian. Jadi kalau kita lihat semula, akhbar ni merupakan akhbar bahasa Melayu di Malaysia yang dimiliki sepenuhnya oleh media Prima. Dan kalau kita media Prima ni pula adalah syarikat yang terbesar dan terkemuka, syarikat media yang terbesar dan terkemuka di Malaysia. Dan bila mana kita tengok pemegang saham di bawah media Prima, ada terdapat banyak syarikat, antaranya
KWSP, Gabungan Kasturi, Aurora Mulia, Ultima INC dan lain-lain. Dan sebenarnya pada awal dahulu, pemegang saham juga yang terlibat adalah parti, parti politik UMNO itu sendiri. Tapi baru-baru ini dikabarkan bahawa UMNO telah menjual sebahagian saham yang agak banyak juga kepada Aurora Mulia, iaitu syarikat yang berada di bawah Sheikh Motta. Dan kalau kita tengok latar belakang Sheikh Motta ini, beliau dikatakan ada mempunyai hubungan yang rapat dengan Tun Dr. Mahathir. Jadi mungkin kita tak dapat dipastikan di sebalik perhubungan mereka dan saham-saham yang telah di-share ni mungkin akan ada agenda di sebalik itu, tapi kita tidak tahulah apa yang akan terjadi ke depan nanti. Jadi kalau kita tengok macam mana Media Prima ni, dia sangat besar dan dia memang berkuasa dalam kebanyakan media, yang contoh macam TV3, TV7, TV, TV9 dan radio-radio Hot FM, One FM, Fly FM. And then kita boleh tengok macam mana akhbar yang utama dekat Malaysia juga berada di bawah pemilikan dan penguasaan Berita Harian ini. Jadi mungkin kat situ kita boleh nampak bagaimana terdapat, kalau dulu dia jelaslah nampak macam mana setiap kandungan akhbar yang dalam Berita Harian ni juga dia ada lebih kurang seperti bias ataupun berat sebelah kepada sesuatu parti politik tertentu. Dan mungkin sekarang dia lebih longgar, kebebasan media kita ni sekarang lebih baik, tapi hakikatnya masih ada lagi penguasaan daripada pihak-pihak tertentu atau parti-parti politik tertentu. Jadi kalau kita tengok kesan ke atas penghasilan dan pengedaran berita dalam masyarakat, bila mana kita lihat Berita Harian ni, siapa yang pemiliknya dan siapa yang berkuasa ke atasnya, maka kita akan dapat melihat bagaimana antara kesannya adalah terdapatnya limitasi dalam penyebaran maklumat. Kerana maklumat tu tidak dapat disampaikan dengan secara jelas dan secara lagi mendalam. Dia ada limitation dia. Dia sangat terhadlah untuk menyebar maklumat tu. Dan terdapat juga kandungan berita yang boleh menjadi berat sebelah. Di mana penghasilan berita yang dikeluarkan tu, dia a bit sedikit berat sebelah dan mungkin banyak kita tak tahu malam. Sebab kalau berdasarkan analisis sebelum ni, memang kebanyakannya kita dapat melihat macam mana ia sangat tertumpulah kepada Barisan Nasional. Dia sangat positif ke arah Barisan Nasional. Itu kita boleh lihat sendirilah. Dan seterusnya kita dapat lihat macam mana masyarakat dia dapat menerima maklumat secara surface je. Mungkin sepatutnya kita dapat tahu benda yang lagi deep, tapi kita hanya menerima yang surface sebab terdapat bahagian editor yang akan edit lagi. So kalau ada maklumat yang mungkin memburukkan pihak tertentu, jadi maklumat tersebut tidak akan dikeluarkan. So kita akan dapat perkara yang surface sahaja. Dan juga kita mungkin tak dapat berita yang asli. Mungkin akan banyaknya lembakan berita palsu atau sekadar berita-berita yang jadi bualan, tapi sebenarnya ia bukan fakta. Benda tu boleh jadilah ke atas boleh berlakulah ke atas pengedaran berita dalam kalangan masyarakat. Jadi kalau untuk saya rasa setakat tu je tentang sedikit tentang pemilikan dan penguasaan Berita Harian ni, dan macam mana bila mana adanya penguasaan dan pemilikan daripada pihak tertentu atau parti politik tertentu atau mana masyarakat tertentu, maka akan berlaku dampak negatif atau kesan-kesan yang negatif juga ke atas penghasilan dan pengedaran berita dalam masyarakat. Okay, jadi saya rasa itu je daripada saya, insyaAllah. Okay, terima kasih. Thank you, Doktor. Bye.